Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Syaira binti Muhammad Sulam dari kumpulan 4 akan membincangkan tentang pertama, pengenalan isu-isu semasa penggunaan ICT dalam masyarakat pelbagai kaum serta etika dan peradabannya. Kedua, masalah yang dihadapi masyarakat tentang perkembangan pesatnya teknologi pada hari ini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ICT? ICT adalah singkatan daripada bahasa Inggeris atau iaitu Information Technology and Communication Technology. Etika pula adalah prinsip atau nilai-nilai akhlak yang mempunyai adat sopan santun yang menjadi pegangan seorang individu atau kumpulan manusia. Okey, peradaban bermaksud ketamadunan dan perkataan. Peradaban tunjang kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Dalam bahasa ringkas yang boleh dipahami adalah kemajuan sosial dan kebudayaan satu bangsa, itulah peradaban. Okey, slide yang seterusnya. Apakah objektif kajian yang ingin dilakukan? Pertama, mencari kewujudan perubahan yang ketara dari segi adab dan etika di kalangan rakyat Malaysia khususnya. Kedua, mengenal pasti implikasi ICT dalam kehidupan seharian kita. Dan yang terakhir dan yang ketiga, kesan ilmu di hujung jari dan signifikasi terhadap karakter dan peribadi seseorang itu. Saya telah lampirkan dua isu-isu yang timbul dalam perkembangan ICT di kalangan rakyat Malaysia. Pertama, keselamatan penggunaan ICT. Pada mutakhir ini, banyak daripada rakyat Malaysia telah mendapat panggilan daripada golongan skamer dan badan pihak MCMC telah melaporkan bahawa terdapat kebocoran data. Yang kedua, dari segi kandungan, yang terdapat dalam media masa pula tidak dapat ditapis dan berleluasa di kalangan kanak-kanak oleh kerana pada zaman sekarang di mana kita telah mengalami zaman pandemik, pembelajaran banyak dilakukan secara maya. Oleh itu, kanak-kanak lebih terdedah kepada gadget disebabkan terdapat kelas-kelas yang dilakukan secara maya. Okey, di dalam slide ini juga saya telah lampirkan peratusan kebimbangan keselamatan pengguna internet. Peratusan yang paling tinggi yang telah mendapat tempat bahawa kebimbangan mereka adalah 88% adalah penipuan terhadap transaksi online, iaitu penipuan kad bank. Yang kedua, 87% adalah akses kebenaran kepada maklumat peribadi mereka. Ini telah dilaporkan pihak MCMC bahawa terdapat kebocoran data pada tahun 2021 di mana 14.7 juta rakyat Malaysia data peribadi mereka telah dibocorkan. Yang ketiga, 78% iaitu penggunaan akaun penggunaan atau virus di internet. Nama saya Siti Aisyah Nabilah binti Zubair Bakri. Saya akan memperbentangkan tentang slide tentang kajian terdahulu. Kajian terdahulu yang pertama adalah yang bertajuk Etika Bermedia Sosial bagi Generasi Z. Kajian ini telah ditulis oleh Rebecca Fiskila Magans dan Wilson Anggara pada tahun 2022. Kertas kajian ini telah mengumpul data dengan bersifat kuantitatif dan bersifat sekunder, di mana pengumpulan maklumat dilakukan menggunakan mentelaah daripada pelbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah dan sebagainya yang dikenali sebagai internet searching. Kertas kajian ini dapati bahawa pemantauan terhadap generasi Z dalam mengeksplorasikan pendapat mereka tentang media sosial, tentang ICT perlu diperketatkan bagi mengelakkan isu sensitif yang berbangkit. Yang kedua, ICT berperanan untuk memberi ruang kepada generasi muda untuk menambahkan pengetahuan mereka dalam kegiatan harian mereka. Yang ketiga, perundangan dari kerajaan dapat menjamin keharmonian dalam masyarakat hasil daripada penggunaan ICT, iaitu teknologi maklumat komunikasi yang canggih.
Seterusnya, kita akan bincangkan dengan kajian terdahulu yang kedua. Okey, kajian terdahulu yang kedua ini adalah dipetik daripada jurnal penggunaan media sosial baru. Dari segi, kita akan kaji dari segi isu-isu semasa dalam perspektif Islam. Jurnal ini telah diterbitkan oleh beberapa penulis di mana mereka adalah Syed Muhammad Hilmi, Muhammad Anwar Ramli, Cik Zarina, Azhar Anil, Muhammad Anwar Mamat dan Muhammad Azim. Mereka telah menerbitkan jurnal mereka pada tahun 2002. Bentuk kajian yang mereka dapati adalah mereka menggunakan data sekunder dan memperoleh data kuantitatif. Kaedah analisis mereka menghadiri ke perpustakaan dengan mengumpulkan pelbagai maklumat dari sumber-sumber rujukan seperti buku, jurnal dan bahan ilmiah yang lain. Dalam kertas kajian ini mendapati bahawa kemajuan ICT adalah pencetus kepada perkembangan media massa pada zaman sekarang. Dan seterusnya, dapatan kajian mendapati bahawa ICT juga memberi kesan negatif dan kesan positif kepada pengguna ICT. Mereka akan mendapat kesan negatif jika mereka salah menggunakan ICT. Slide yang seterusnya ialah kita akan kaji dengan kajian terdahulu yang ketiga. Okey, kajian terdahulu yang ketiga ini kita ambil daripada jurnal Wafiqah Azizah Sitompul, Muhammad Iwan Padli Nasution, Sri Suci Ayu Sudari, yang di mana mereka menerbitkan tajuk kertas kajian iaitu analisis isu sosial dalam pemanfaatan ICT pada media sosial sebagai sumber informasi. Mereka telah menggunakan kaedah kualitatif deskriptif di mana mereka mengumpulkan maklumat menggunakan online question form, Google Form online, mana kajian soal selidik di atas talian. So, dalam jurnal mereka telah mendapati bahawa ICT memudahkan manusia berkomunikasi dengan lebih baik serta lebih efektif. Yang kedua, dapatan kajian mereka adalah membuka ruang kepada sesetengah individu untuk menyuarakan pendapat tanpa memperolehi sisi-sisi negatif dari sebahagian pengguna ICT. Yang ketiga iaitu akhlak mestilah seiring dengan perkembangan teknologi dan maklumat. Kajian terdahulu yang keempat, tajuknya adalah peranan keluarga dalam pembelajaran berbasiskan e-learning pada masa wabak COVID pandemik 19. Okey, kertas kajian ini telah ditulis oleh Fajar Farhan Hikmah pada tahun 2020 di mana beliau menggunakan kuantitatif dengan kaedah analisis dengan mengumpulkan maklumat yang dilakukan oleh kajian tinjauan. Okey. Di dalam kertas kajiannya adalah mendapati bahawa pengguna ICT tanpa pemantauan ahli keluarga atau orang yang lebih dewasa dapat menyebabkan jenayah cyber yang berluasan. Yang kedua iaitu pengguna ICT secara negatifnya dapat dielakkan sekiranya ibu bapa memainkan peranan masing-masing mereka. Kajian terdahulu yang kelima ataupun yang terakhir pada kertas kajian kami iaitu pengaruh faktor teknologi, maklumat dan komunikasi tanpa kualiti hidup dalam kalangan belia. Penulisnya adalah Syazwana Alish, Nuraini Abdul Rauf, Muhammad Fadli Ahmad Syukur. Kertas kajian ini telah dibuat pada tahun 2021 di mana mereka menggunakan bentuk kajian mereka menggunakan secara kuantitatif dan data sekunder. Kaedah analisis yang telah digunakan dalam kertas kajian ini adalah pengumpulan maklumat dilakukan melalui kajian tinjauan. Di dalam kertas kajian ini, mereka mendapati bahawa dapatan kajian mereka adalah yang pertama, pengguna
media sosial atau media massa dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Yang kedua, penggunaan media sosial dengan betul dapat mewujudkan nilai persahabatan tanpa sempadan. Dan yang ketiga, sekiranya pengguna ICT secara berlebihan dan tanpa peradaban dapat menggugatkan keharmonian ahli masyarakat atau dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahagian seterusnya, saya akan bentangkan dapatan kajian daripada tajuk kerja kursus kami mengenai isu-isu semasa penggunaan ICT dalam masyarakat pelbagai kaum serta etika dan peradabannya. Dapatan kajian pertama ialah mengenal pasti kewujudan perubahan yang ketara dari segi adab dan etika dalam kalangan masyarakat Malaysia seiring dengan perkembangan media sosial. Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan hidup dalam keadaan majmuk. Pertamanya, masyarakat Malaysia sendiri telah menerima pelbagai variasi campuran versi etika secara langsung maupun melalui kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Variasi ini ditambah bukan sahaja hasil tinggalan kolonial tetapi turut berkembang luas oleh globalisasi teknologi maklumat dan komunikasi. Yang kedua, perbezaan etnik juga secara tidak langsung menjadi penyumbang kepada percampuran etika dalam masyarakat. Kalau kita lihat contoh, Malaysia memang terkenal dengan kepelbagaian makanan. Dapat kita lihat sajian makanan masyarakat Malaysia mana sama ada masak di rumah atau di kedai makan dan restoran menyediakan pelbagai jenis hidangan yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum. Kita juga boleh melihat era berkembangnya dunia ini dengan masyarakat yang menjadikan teknologi dan kepesatan maklumat tanpa batasan sebagai orientasi kehidupan. Untuk yang terakhir daripada dapatan kajian pertama ini, kehadiran teknologi maklumat dan komunikasi baru telah mengubah perilaku manusia dalam menggunakan teknologi. Menurut artikel yang bertajuk Sejauh Manakah Kebebasan dalam Media Sosial, Peradaban Sosial dan Privasi dalam Kesempadan Beragama oleh Romlah Ramli, peradaban bangsa menjadi kayu pengukur tahap ketamadunan manusia merujuk kepada perkembangan nilai sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Dapat diperhatikan juga bahawa adab bersosial semakin runcing akibat persekitaran sosial yang terlalu terbuka dan luar kawalan. Pencemaran bahasa juga banyak berlaku dalam kalangan masyarakat dan ia semakin menjadi teruk apabila wujudnya terma-terma mudah dan bahasa ringkas. Untuk dapatan kajian kedua daripada kerja kursus ini adalah untuk mengenal pasti implikasi ICT dalam kehidupan seharian masyarakat dalam pembentukan nilai murni dan sahsiah. Kita hendak melihat slogan budi bahasa budaya kita yang sinonim dengan masyarakat Malaysia dapat diterjemahkan dalam era modernisasi seiring dengan kemajuan teknologi. Pertama, penggunaan terhadap kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ini sering digunakan dalam dua situasi dan boleh dilihat melalui dua perspektif. Menurut artikel online daripada Akhbar Sinar Harian yang bertajuk Gunakan Teknologi Demi Keharmonian Kaum oleh Muhammad Hafiz Ismail, hasil temubualnya dengan Dr. S. Raja Rajeswari, beliau sendiri melihat bahawa penggunaan ini boleh membawa kepada implikasi positif atau negatif bergantung kepada niat dan cara penggunaannya. Jika baik isi yang dikongsi, maka banyaklah manfaat yang dapat diterapkan. Manakala jika buruk dan negatif perkongsian dibuat, maka keburukanlah yang akan tersebar. Kedua, tanggungjawab dalam penggunaan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ini adalah di atas tanggungjawab pengguna itu sendiri. Dr. S. Raja Rajeswari turut memetik bahawa beliau sendiri tidak akan menyalahkan teknologi maklumat dan komunikasi ini kerana kalau ia digunakan ke arah kebaikan atau keburukan, itu adalah di atas pengguna itu sendiri. Terakhir sekali, dapat digunakan hipotesis bahawa semakin maju arus pemodenan teknologi maklumat dan komunikasi, semakin kuranglah juga kualiti komunikasi antara masyarakat. Pandangan ini dikongsi oleh Dr. J. Suman Puspanadan. Ini dapat dilihat dengan masyarakat yang lebih gemar dengan budaya konfrontasi di sebalik gadget yang digunakan secara alam maya melebihi daripada secara fizikal dan bersemuka. Turut berbahas menggunakan hujahan yang tidak tahu kesahihannya dan gemar menyelitkan
unsur-unsur negatif yang boleh membawa ke arah mudarat. Kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi memang tidak dapat disekat atau diperlahankan lagi. Apatah lagi dengan terkesannya bumi ciptaan Tuhan ini apabila wabak seperti COVID-19 yang telah melumpuhkan dunia. Kita dapat lihat betapa pentingnya implementasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan setiap makhluk yang wujud di muka bumi ini. Seterusnya, kita beralih kepada jabatan kajian yang ketiga, iaitu mengenal pasti kesan ilmu yang berada di hujung jari dan signifikasi terhadap karakter dan peribadi seseorang dalam era modernisasi. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan seharian setiap individu secara tidak langsung juga menyumbang kepada karakter dan peribadi mereka. Setiap dari apa yang diperoleh daripada internet dan cara implementasi maklumat dari berbagai sumber itu juga seharusnya dididik sama ada setiap yang diperoleh adalah perkara yang mendatangkan manfaat kepada pengguna. Memetik daripada sumber artikel yang diterbitkan oleh berita harian yang bertajuk Gejala Negatif ICT, Runtuhkan Nilai Ihsan Jika Berterusan, ditulis oleh Maimunah Bilbai, iaitu beliau menyatakan apakah impak penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Berdasarkan tulisan beliau, ia lebih mendorong ke arah nilai negatif ICT sekiranya disalahgunakan dalam masyarakat, terutamanya golongan kanak-kanak, remaja dan belia. Temu bualnya bersama pengarah dan perunding IT, melalui kajian teknologi itu, masyarakat terutamanya golongan muda lebih senang terdedah terhadap jenayah cyber. Penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi bukan sahaja memberi impak negatif terhadap perpaduan dalam masyarakat, malah ia juga mampu memberi kesan terhadap moral dari diri sesetengah individu. Kurangnya ilmu dalam mengaplikasikan dan mengorientasikan hidup berpaksikan teknologi maklumat ini mampu menjerumus ke arah salah laku dan jenayah cyber. Kajian ini menunjukkan amat penting ilmu dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi supaya masyarakat dapat mengelakkan diri dari dipengaruhi dengan konten-konten yang dapat merosakkan imej dan moral diri. Pembentukan karakter dan pribadi dari pengaruh atau analisis yang buruk atau negatif mampu meruntuhkan nilai moral dan kemanusiaan sesetengah individu. Lebih membimbangkan, perkara ini pasti ada implikasi terhadap pembangunan masyarakat setempat. Tambahan lagi, perkara ini pasti mendatangkan paru kepada mereka yang terlibat, terutamanya mangsa kepada penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Menurut Muhammad Rizman, mereka yang kurang ilmu pengetahuan dalam penggunaan gadget dan akses internet, iaitu kanak-kanak dan pelajar sekolah, adalah antara mangsa kepada jenayah cyber. Penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi juga dapat memberi impak dan dalam etika masyarakat apabila bergelumang dengan perkara-perkara yang negatif dan tidak bermoral melalui medium teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu ICT, yang dapat meruntuhkan akhlak dan nilai-nilai murni yang ada dalam diri seseorang dan seterusnya mengakibatkan kurangnya tata susila dan nilai-nilai etika yang baik yang sepatutnya wujud dalam menghidupkan masyarakat dan yang mempunyai nilai-nilai murni dan tahap toleransi baik yang tinggi. Seterusnya, berganjak kepada kesimpulan, pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT dan kaitan dengan suatu etika dan peradaban di dalam masyarakat sangat mempengaruhi antara satu sama lain. Berdasarkan dapatan hasil kajian, dapat dirumuskan terdapat beberapa perkara yang harus menjadi sorotan mengenai kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dengan corak kehidupan rakyat dan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang pertama iaitu perlukan lebih ilmu dalam mengaplikasikan teknologi maklumat dalam kehidupan seharian. Masyarakat yang terlalu taksub atau terpengaruh dengan kemajuan teknologi dan maklumat tetapi gagal dalam cara penggunaan boleh mengakibatkan penggunaan yang lebih menjurus ke arah negativiti. Seharusnya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan seharian haruslah digunakan dengan bijak dan berhemah, serta masyarakat perlu ada kesedaran dan ilmu untuk penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini ke arah yang lebih baik dan mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada kaum sejagat. Perkara ini boleh diaplikasikan dari rumah, bermula dengan bagaimana cara ibu bapa mahupun ahli keluarga lebih matang dan dewasa serta mahir dengan selok-belok dunia teknologi maklumat dan komunikasi ini untuk mendidik anak-anak mereka supaya tidak terdedah dengan bahayanya penyalahgunaan kemajuan ini.
Penggunaan juga perlu setaraf dengan usia dan tahap pemikiran pengguna supaya tidak dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perkara ini juga bukan sahaja untuk kanak-kanak yang belum dewasa pemikiran mereka, ia juga wajib diterapkan kepada warga emas yang kurang pendedahan terhadap bahayanya penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi, kerana mereka ini juga antara lapisan masyarakat yang sering menjadi mangsa kepada pelbagai jenayah cyber. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang dan peranan kerajaan perlu seiring dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Dengan wujudnya kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi pada masa kini, maka banyak juga perkara yang menjadi kebimbangan terhadap kesan ICT kepada kehidupan masyarakat. Segala jenis jenayah melibatkan ruangan cyber juga semakin berleluasa. Kita boleh diklarifikasikan pihak ini bijak dalam mengambil kesempatan terhadap kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi pada masa kini untuk menggunakan ke arah menindas mereka yang menjadi mangsa. Dengan kurangnya penguatkuasaan undang-undang, mangsa-mangsa tidak tahu cara atau prosedur yang betul untuk membela diri. Kerajaan sangat memainkan peranan penting untuk melindungi pihak yang sering menjadi mangsa terhadap mereka yang tidak bertanggungjawab. Akta-akta yang perlu dibahas dan diimplementasikan di Malaysia harus disediakan dan perlu meliputi seluruh aspek yang dapat memelihara kesejahteraan rakyat di Malaysia. Selain daripada itu, kerajaan melalui kementerian dan agensi yang terlibat boleh mengadakan kempen-kempen yang boleh mendidik masyarakat tentang penggunaan internet dengan bijak. Kempen yang memerangi unsur-unsur negatif dalam teknologi maklumat dan komunikasi seperti penyebaran berita palsu atau tidak sahih, tidak pasti, jangan kongsi dan lain-lain juga memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia betapa pentingnya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara bijak dalam kehidupan seharian mereka. Bapa memainkan peranan yang penting dalam sistem pendidikan anak-anak mereka bagi memanfaatkan kemudahan penggunaan internet. Internet sudah menjadi satu keperluan dalam kehidupan seharian setiap lapisan masyarakat. Peranan ibu bapa amatlah penting dalam penggunaan internet terutama kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Hakikatnya, hasil daripada penggunaan internet yang betul, anak-anak akan lebih mempelajari pengetahuan am yang tidak didapati dalam silibus pembelajaran tetapi boleh didapati di laman internet. Pengetahuan yang luas dapat membantu dan membentuk cara pemikiran yang lebih matang serta membentuk generasi muda yang memiliki tenaga kerja yang lebih mahir. Ibu bapa yang pintar akan memantau anak-anak mereka mengeksplorasi kemudahan teknologi dan komunikasi secara positif tanpa menimbulkan ruang untuk penyelewengan yang dapat menimbulkan jenayah cyber. Hasil daripada kajian jelaslah bahawa ibu bapa merupakan individu yang penting selepas guru di sekolah dalam penggunaan teknologi komunikasi agar dapat melahirkan generasi yang cili IT demi keharmonian dan kemajuan negara.